Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan bawakan salah satu subtopik dalam tajuk bahan buatan dalam industri, iaitu berkenaan dengan tajuk alloy bagi kimia KSSM tingkatan 4. Yang pertama yang pelajar kena tahu adalah definisi bagi alloy, iaitu campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya ialah logam. Biasanya soalan definisi ni sering ditanya di dalam peperiksaan. Jadi harap pelajar boleh ingat apakah definisi bagi alloy ya. Jadi yang kedua, ini adalah contoh-contoh alloy dan kegunaannya yang cikgu ambil daripada buku teks. Yang pertama contohnya duralumin untuk membuat badan kapal terbang, gangsa untuk membuat pingat, loyang untuk membuat kunci, keluli untuk membuat badan kereta, keluli nikaran untuk membuat sudu dan garpu, manakala pewter untuk membuat cenderamata. Jadi sebenarnya ada banyak contoh-contoh lain berkaitan dengan kegunaan alloy ya. Jadi pelajar boleh dapatkan maklumat juga melalui carian di internet. Jadi yang ini adalah cikgu kenalkan dulu komposisi, sifat dan kegunaan alloy. Yang sering ditanya di dalam peperiksaan adalah tiga yang cikgu tunjukkan di hadapan ni ya. Yang pertama adalah gangsa. Komposisinya 90% kuprum, 10% titanium. Kemudian sifatnya adalah lebih kuat daripada kuprum tulen, tidak berkarat. Kegunaannya pingat, tugu, piala. Yang kedua loyang, 70% kuprum, 30% zinc, lebih kuat daripada kuprum tulen, tidak berkarat, berkilat dan biasanya digunakan dalam alatan muzik, kunci, tombol, pintu. Yang ketiga adalah keluli, 90% besi, 2% karbon. Kadang-kadang dia antara 0.2 hingga 2% karbon. Lebih kuat dan keras, boleh ditempa, juga dikenali sebagai keluli karbon. Terdapat tiga jenis keluli karbon, iaitu keluli karbon rendah, keluli karbon sederhana dan keluli karbon tinggi. Kegunaan keluli biasanya digunakan dalam struktur bangunan, landasan kereta api dan badan kereta. Jadi di sini cikgu nak maklumkan bagaimana kita nak ingat alloy dan komposisinya, terutama sekali bagi tiga di sini. Contohnya cikgu berikan gangkuti. Gang merujuk kepada gangsa, ku merujuk kepada kuprum dan ti adalah timah. Nama lain bagi sternum adalah timah. Manakala loyang, yang, ku, zi. Yang merujuk kepada loyang, ku merujuk kepada kuprum dan zi merujuk kepada zinc. Yang ketiga adalah kebekar, iaitu ke merujuk kepada keluli, be merujuk kepada besi dan kar merujuk kepada karbon. Yang seterusnya adalah keluli nikarat. Jadi di sini ada komposisinya 73% besi, 80% kromium, 8% nikel, 1% karbon dan keluli nikarat biasanya lebih kuat memang lebih kuat daripada besi tulen, tahan kakisan, digunakan dalam alatan pembedahan, singki, sudu dan garpu. Duralumin 93% adalah aluminium, 3% adalah kuprum, 3% magnesium dan 1% mangan. Sifatnya lebih kuat daripada aluminium tulen, tidak berkarat, ketumpatannya rendah. Biasanya digunakan dalam badan kapal terbang, pembuatan badan kapal terbang, basikal lumba dan kabel elektrik. Pewter 95% adalah sternum, 3.5% antimoni dan 1.5% kuprum. Lebih kuat daripada sternum tulen, maknanya di sini sternum adalah komponen utama ya. Tidak berkarat, berkilat. Dan biasanya pewter ini digunakan sebagai barang perhiasan,
piala dan cendera mata. Okey, tujuan pengaloyan. Kita kena tahu apakah tujuan proses pengaloyan. Yang pertama, mencegah kakisan logam. Apabila logam ini dapat dicegah daripada terkakis, maka ianya dapat membaiki rupa bentuk logam tersebut. Dan yang kedua adalah mengubah sifat logam tulen supaya menjadi lebih keras dan kukuh. Maknanya logam tulen ni sifat dia mulur dan mudah ditempa. Jadi apabila berlakunya proses pengaloyan, ianya akan menjadi lebih keras dan lebih kukuh. Perbandingan sifat alloy dengan logam tulen, ini merujuk buku teks kimia. Yang pertama, dari segi permukaan, alloy berkilat, logam tulen pudar, tahan kakisan. Alloy tahan kakisan, manakala logam tulen mudah terkakis. Maknanya di sini kalau kita bandingkan alloy dengan besi, besi ni mudah berkarat tapi alloy tidak mudah berkarat. Tahap kadar kakisannya adalah amat tinggi, sukar untuk alloy terkakis. Dan dari segi kekerasan, alloy lebih keras, manakala logam tulen kurang keras. Mengapa alloy lebih keras berbanding logam tulennya? Yang di sini cikgu sertakan soalan ni biasa ditanya dalam peperiksaan. Sama ada soalan struktur ataupun isi. Jadi apabila pelajar nak jawab soalan, yang pertama, pelajar kena terangkan dari segi saiz atom, yang kedua susunan atom, dan yang ketiga apa yang berlaku apabila daya dikenakan. Jadi secara umumnya alloy saiz atom yang berbeza kerana kehadiran atom asing. Disebabkan adanya atom asing, susunan atomnya tidak tersusun. Dan apabila daya dikenakan, lapisan atom di dalam alloy sukar menggelongsor. Istilah di sini sukar, bukan tidak boleh, ya. Dia sukar untuk menggelongsor. Dan jika kita bandingkan dengan logam tulen, saiz atomnya sama, sebab dia daripada satu jenis atom sahaja. Jadi saiz atomnya sama. Dan ini menyebabkan susunan atomnya tersusun secara teratur. Dan apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor. Dan jika katakanlah kita tahu alloy tadi katakanlah gangsa, jadi di sini akan jadi gangsa, di sini akan jadi kuprum. Jadi kita terangkanlah perbandingan mengapa gangsa lebih keras berbanding kuprum. Sama saja, ya. Okey, jadi di sini cikgu berikan sedikit penerangan berkaitan dengan keadaan logam tulen dan juga selepas ini bagi alloy. Logam tulen terdiri daripada satu jenis atom yang mempunyai saiz yang sama. Ini saiz yang sama, disusun secara teratur. Apabila daya dikenakan, atom logam tulen mudah menggelongsor. Mudah menggelongsor sebab dia sama saiz. Okey, di atas satu sama lain. Ini menyebabkan logam tulen bersifat mulur. Apa itu mulur? Iaitu mudah ditarik menjadi dawai halus. Selain itu, logam tulen juga mudah ditempa. Apa pula maksud mudah ditempa, ya? Iaitu mudah dibentuk, ya. Ia mudah dibentuk untuk membentuk struktur yang baharu. Jadi kenapa logam tulen ni mudah ditempa? Kerana sebenarnya terdapat ruangan kosong. Macam ni ada ruangan kosong. Dia tersusun tapi sebenarnya terdapat ruangan kosong di antara atom di dalam logam tulen. Dan apabila daya dikenakan, atom ini menggelongsor. Dia gelongsor, dia akan memenuhi ruangan kosong dan membentuk struktur yang baru. So ini adalah penerangan bagi atom-atom yang berada dalam logam tulen, yang menunjukkan mengapa logam tulen ini kurang keras. Bagi alloy, okey, bagi alloy
Kalau kita bandingkan, pelajar nampak ini adalah gambar raja bagi alloy. Kita akan dapati di sini ini adalah atom asing. Okey, yang warna biru ni atom asing, yang warna hitam ni atom logam tulen. Kehadiran atom asing yang dicampur bersama atom logam tulen menyebabkan saiz atom bagi alloy adalah berbeza. Ini menyebabkan susunan atom dalam alloy tidak tersusun, dan apabila daya dikenakan, alloy sukar menggelongsor di atas satu sama lain. Ini menyebabkan alloy lebih keras berbanding logam tulen. Okey, katakanlah kita berikan contoh alloy di sini keluli. Tadi cikgu dah sebut kebekar. Maknanya atom logam tulen kadang-kadang soalan minta pelajar label. Labelkan atom logam tulen, labelkan atom asing. Jadi di sini atom logam tulen adalah besi ataupun ferrum. Manakala untuk atom asing adalah karbon. Jadi pelajar kena label dengan betul. Kena ingat. Kalau gangsa, okey, gangkuti maknanya atom logam tulen adalah kuprum dan atom asing adalah sternum ataupun timah. Jadi kita berilah penerangan jika contohnya bagaimana gangsa, mengapa gangsa lebih keras berbanding kuprum. Jadi kita berikan penerangan. Contohnya di sini kehadiran, tadi kita cakap pasal gangsa, gangkuti, kehadiran sternum, atom asing adalah sternum yang dicampur bersama kuprum menyebabkan saiz atom bagi gangsa adalah berbeza. Ini menyebabkan susunan atom dalam gangsa tidak teratur. Apabila daya dikenakan, gangsa sukar menggelongsor di atas satu sama lain. Ini menyebabkan gangsa lebih keras berbanding kuprum. Jadi kalau kita dah tahu apakah alloynya, jadi lebih baik kita terangkan berdasarkan komposisinya. Jadi di sini cikgu nak sertakan eksperimen perbandingan alloy dengan logam tulennya. So untuk yang kimia KSSM ni ada pertambahan satu penyataan masalah ataupun ada satu eksperimen berkaitan dengan kadar kakisan. Jadi di sini eksperimen ni perbandingan alloy dengan logam tulennya. Tujuan mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Penyataan masalah, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding logam tulennya? Di sini cikgu gunakan paku sebab di sekolah cikgu ada paku keluli nirkarat, paku besi. Kalau di sekolah ada kepingan keluli nirkarat dan kepingan besi boleh gunakan. Air suling bikar 100 cm padu, silinder penyukat 100 cm padu dan kertas pasir. Hipotesis, keluli nirkarat lebih tahan kakisan berbanding logam besi, ataupun maknanya alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Pemulih ubah yang dimanipulasikan adalah jenis paku ataupun paku keluli nirkarat dan paku besi. Bergerak balas pula pengaratan paku, dimalarkan saiz paku ataupun isi padu air suling. Jadi prosedurnya yang pertama, permukaan paku keluli nirkarat dan paku besi dibersihkan menggunakan kertas pasir. Apabila kita menggunakan logam contohnya kepingan kuprum, kepingan magnesium, sebelum ni pun kita perlu bersihkan dengan kertas pasir. Apakah tujuannya? Untuk menyingkirkan lapisan oksida. Yang kedua, keadaan permukaan kedua-dua paku diperhatikan dan dicatatkan di dalam jadual. Apabila kita dah bersihkan menggunakan kertas pasir, kita lihat. Dan kalau merujuk kepada buku teks ataupun slide yang sebelumnya, cikgu dah berikan keadaan permukaan alloy dan logam tulennya. Kedua-dua paku direndam ke dalam bikar yang mengandungi 80 cm padu air suling. Ini merujuk kepada pemulih ubah yang dimalarkan, iaitu isi padu air suling. Radas dibiarkan selama seminggu. Kedua-dua paku dikeluarkan dan keadaan permukaan diperhatikan. Setiap
selang 2 hari, hari yang kedua, hari yang keempat, pelajar boleh buat pemerhatian dan perhatikan keadaan permukaan bagi kedua-dua paku ni ya. Dan pemerhatian dicatat dalam jadual. Okey, ini cikgu nak kongsikan hari yang pertama. Ini adalah paku kelulini karat. Okey, ini adalah paku besi. Sebenarnya daripada awal pun kita boleh nampak bahawa paku kelulini karat ni memang berkilat berbanding dengan paku besi pudar. Dan apabila hari yang ketujuh, hari yang dah selepas seminggu, di sini kita boleh nampak perbezaan. Pada air suling tadi pun kita dah boleh nampak sebenarnya telah berlakunya pengaratan pada paku besi ya. Dan apabila kita keluarkan paku kelulini karat dan paku besi, kita dapati paku kelulini karat tidak berkarat, masih berkilat berbanding dengan paku besi. So, jadi di sini pelajar masukkanlah keputusan eksperimen yang dijalankan. Okey. Dan kesimpulannya, hipotesis diterima iaitu kelulini karat lebih tahan kakisan berbanding logam besi. Perbincangan yang pertama, paku kelulini karat dan paku besi perlu dibersihkan dengan kertas pasir untuk menyingkirkan lapisan oksida. Apabila kita menggunakan apa sahaja logam, prosedur yang pertama, pastikan kita bersihkan dengan kertas pasir. Dan eksperimen yang dijalankan ini, yang kita dapati bahawa kelulini karat tidak berkarat, paku besi berkarat, menunjukkan bahawa kadar kakisan kelulini karat lebih tinggi berbanding besi. Maknanya kelulini karat ini susah untuk berkarat. Okey, memakan masa yang lama sebenarnya untuk terkakis. Okey, jadi ini eksperimen yang pertama. Manakala eksperimen yang kedua, cikgu keluarkan, cikgu asingkan satu persatu, masih lagi membandingkan perbandingan alloy dengan logam tulinnya. Tujuan mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulin. Adakah alloy lebih keras berbanding logam tulinnya? Yang ini kalau kita rujuk sukatan yang lalu, memang eksperimen inilah yang sering dikeluarkan bagi tajuk alloy ya. Jadi menggunakan pembaris meter, pemberat 1 kilogram, pita telefon, berbola keluli, blok gangsa, blok kupram, kaki ritot dan pengapit. Jadi apakah hipotesisnya? Gangsa lebih keras berbanding kupram atau alloy lebih keras berbanding logam tulinnya. Mungkin di sini dia dalam soalan tak bagi gangsa, bagi loyang, bagi keluli. Jadi pelajar kena perhatikan soalan dengan betul ya. Pemboleh ubah yang pertama dimanipulasikan adalah jenis blok ataupun blok gangsa dan blok kupram. Pemboleh ubah bergerak balas adalah saiz diameter lekuk, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jisim pemberat. Jadi prosedurnya, sebiji berbola keluli dilekatkan pada blok gangsa dengan menggunakan pita selofan. Okey. Pemberat 1 kg digantungkan pada kaki ritot dengan ketinggian 50 cm daripada permukaan blok gangsa. Jadi sebenarnya selain daripada jisim pemberat, ketinggian 50 cm daripada permukaan blok gangsa ataupun blok juga boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Pemberat dijatuhkan ke atas berbola keluli. Diameter lekuk yang terhasil pada blok gangsa diukur. Langkah 1 hingga 4 diulang sebanyak 3 kali, tetapi pada permukaan blok gangsa yang berlainan. Jangan jatuhkan pada permukaan yang sama. Okey. Dan langkah 1 hingga 5 diulang menggunakan blok kupram menggantikan blok gangsa. Jadi ini sebenarnya susunan radas yang memang pelajar kena tahu, kena lukis, okey, kena ingat. Dan ini adalah contoh lekuk yang terhasil pada blok kupram. Ini katakanlah kali pertama, and then lepas tu kita ulang kali yang kedua, kita
jatuhkan pemberat pada permukaan yang berlainan, ya. Jangan jatuhkan pada permukaan yang sama. Jadi kalau ada dalam eksperimen ini 4 kali, so sepatutnya ada 4 lekuk yang terhasil. Okey. Jadi di sini diameter lekuk diukur menggunakan pembaris dan dapatkan purata, Dan sebenarnya kalau kita lihat, sebab berdasarkan kepada sifat alloy lebih keras, maknanya diameter lekuk bagi alloy adalah lebih kecil berbanding diameter lekuk bagi kuprum ataupun logam tulen. Jadi di sini sebenarnya gangsa lebih keras berbanding kuprum. Itu adalah kesimpulan yang kita akan buat, dan perbincangan di sini kita akan dapati macam cikgu katakan tadi, blok kuprum mempunyai diameter lekuk yang lebih besar berbanding blok gangsa sebab kuprum kurang keras berbanding gangsa, dan semakin kecil saiz diameter lekuk bermakna semakin keras bahan tersebut. Jadi di sini antara gangsa dan kuprum sebenarnya kita akan dapati saiz diameter lekuk bagi gangsa adalah lebih kecil berbanding dengan kuprum. Dan yang ini cikgu nak tunjukkanlah di setengah sekolah mungkin ada peruntukan mereka gunakan alatan ini, ya, untuk menjalankan eksperimen menguji kekerasan alloy dan logam tulennya. Jadi yang ini kalau ada di setengah sekolah tu boleh gunakan juga, ya. Okey. Ini adalah contoh soalan. Yang pertama, di sini ada 3 eksperimen, 3 kali ulangan bahagi bahan Y dan bahan Z. Jadi kalau kita lihat dari segi pemerhatian diameter lekuk untuk bahan Y berbanding dengan bahan Z, kita boleh membuat inference bahawa di sini bahan Y adalah logam tulen, sejenis logam tulen, manakala bahan Z adalah sejenis alloy. Kenapa? Kita boleh lihat di sini diameter lekuk bahan Y ni lebih besar berbanding bahan Z. Ini contoh soalan, Yang kedua, kalau soalan berikan gambar rajah ni sama kan tadi seperti radas yang cikgu tunjukkan. Dan di sini pelajar boleh lihat dah tulis pada soalan bongkah kuprum, bongkah gangsa, dan kita lihat sendiri bahawa diameter lekuk pada bongkah kuprum adalah lebih besar berbanding bongkah gangsa. Jadi sekian saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Sebelum itu cikgu ingin maklumkan bahawa superkonduktor juga adalah merupakan salah satu alloy yang digunakan dalam pengangkutan elektrik. Jadi pelajar boleh dapatkan maklumat berkaitan superkonduktor yang juga merupakan salah satu alloy. Jadi sekian saja daripada cikgu. Semoga perkongsian kali ini dapat dimanfaatkan. Assalamualaikum dan terima kasih.